Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan. Al-hadir ma'a man salla alaihi fi kulli zaman wa makan. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana a'tina mahabbataka ma'rifatak wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala dengan limpah kurnia taufik dan hidayatnya telah diperkenankan kita untuk mengikuti pengajian pada malam ini, iaitu hari Selasa malam Rabu, yang di mana kita adakan kuliah kita setiap lepas maghrib pada malam ini di Masjid Maidin, Kembangan di Singapura. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, hari ini merupakan tanggal 28 hari bulan Zulhijjah. Dan besok adalah 29 Zulhijjah dan merupakan hari yang terakhir untuk tahun Hijrah 1441 Hijrah. Dan besok hari Rabu dan lusanya hari Khamis merupakan ialah hari pertama daripada tahun 1442 Hijrah, iaitu 1 Muharram. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, kuliah kita kitab Sirat Salikin yang kita baca tiap-tiap hari Selasa malam Rabu di masjid yang mulia ini akan kita gantikan sedikit dengan kuliah mengenai kita katakan perkara yang bersangkut paut dengan akhir tahun dan awal tahun. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, sebenarnya kiraan bulanan yang telah kita sedia ada daripada bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, kemudian Zulkaidah dan Zulhijjah adalah 12 bulan yang telah pun sudah Allah Ta'ala tetapkan daripada hari pertama Allah Ta'ala jadikan langit dan bumi ini. Ini bersesuaian dengan firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat yang ke-34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 fil kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Yang artinya sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Di sisi Allah ada 12 bulan. Dari 12 bulan ini sudah termaktub fi kitabillah, dalam kitab Allah. Daripada semenjak hari Allah jadikan langit dan juga bumi. Dan di antara yang 12 bulan itu minha arba'atun hurum, 4 bulan tu dia dinamakan bulan haram. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, kiraan bulan ini sudah ada daripada sebelum zaman Islam lagi. Bahkan daripada awal Allah Ta'ala jadikan bumi ini sudah diadakannya 12 bulan. Subhanallah. Begitulah sekalian Nabi-Nabi dan juga umat-umatnya terdahulu, mereka pun telah buat kiraan 12 bulan ini mengikut apa yang mereka namakan. Tetapi sebagaimana kita sendiri pun sudah mengetahui nama-nama yang tersebut itu. Dan apabila zaman jahiliyah sebelumnya datangnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun dinamakan juga nama-nama bulan-bulan tersebut. Dan dikenali juga 4 bulan yang dinamakan bulan haram. Bulan haram dalam Islam ada 4. Apa dia itu? Yang 4 pertama ialah bulan Rejab, dan kemudian bulan Zulkaidah, Zulhijjah dan Muharram. Jadi 3 berderet: Zulkaidah, Zulhijjah dan Muharram. Dan Rejab dia tersendiri. Ya begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Di dalam membuatkan perhitungan bulan sudah sedia ada, cuma perhitungan tahun sahaja di zaman jahiliyah tidak ada. Jadi di zaman jahiliyah sebelum kedatangan Islam, perhitungan tahun itu dikenali dengan peristiwa-peristiwa besar yang berlaku pada tahun tersebut. Seumpama kalau kita kata peristiwa
perang iaitu tentera bergajah yang datang dibawa oleh Raja Abraha untuk nak merobohkan Kaabah. Maka dengan itu dinamakanlah tahun itu tahun gajah, kerana tentera bergajah yang datang untuk nak merobohkan Kaabah. Tapi akhirnya Allah Ta'ala binasakan mereka dengan dilontarkan batu-batu dari neraka yang dibawa oleh burung ababil. Itulah yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kau melihat bagaimana Tuhanmu telah perlakukan kepada orang-orang yang bergajah? Ya, itulah dia tuan-tuan, tahun gajah. Jadi kalau sekiranya disebutkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dilahirkan bila? Dilahirkan pada tahun gajah. Dia tak ada buat kiraan satu kedua, tak ada. Demikianlah pula kalau tahun itu tahun banjir, maka dinamakan tahun banjir. Dan memang pernah berlaku peristiwa sehingga banjirnya tenggelamnya Kaabah. Dan demikian juga kalau tahun itu berlaku kemarau, dinamakan dia tahun kemarau. Begitulah seterusnya. Jadi apabila zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun belum ada kiraan lagi. Masih lagi menggunakan kiraan sebagai tahun yang berlakunya peristiwa-peristiwa besar. Sehinggalah apabila setelah wafat Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian datanglah Khalifah Islam yang pertama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Berlalu juga 2 tahun setengah pemerintahan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, tidak ada apa-apa perubahan. Sehinggalah apabila khalifah yang kedua Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Apabila beliau menjadi khalifah, beliau memikirkan kita nak mulakan kiraan kalender Islam, tahun kalender Islam. Jadi kalender tu daripada segi bulan sudah ada. Sebab itulah kita mengenali bulan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bulan Rabiul Awal, sedangkan baginda lahir pada tahun gajah. Masa itu belum ada kiraan tahun berapa, tahun berapa. Tetapi bulannya sudah dikenali. Dan sebab itulah juga kita sudah mengenali 4 bulan haram, Rejab, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, daripada semenjak pada masa lagi zaman jahiliah. Jadi zaman jahiliah, kalau sekiranya mereka itu melalui bulan haram, dinamakan dia haram tu kerana di antaranya kerana penghormatan, menghormati, kerana dia adalah bulan yang dimuliakan. Ini mereka mewarisi daripada Nabi Allah Ibrahim AS. Kerana Nabi Allah Ibrahim AS dengan anaknya Nabi Ismail AS sudah pun menduduki Mekah sebelum kedatangan orang-orang Arab yang lain menduduki kota Mekah itu. Jadi maknanya warisan daripada zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sampailah berikutnya orang Arab mereka mengenali 4 bulan ini ialah bulan haram. Dan dinamakan dia juga bulan haram sebagai dia itu bulan yang diharamkan peperangan. Jadi orang-orang Arab kalau dalam bulan haram yang 4 ini mereka berhenti berperang. Andai kata mereka ada berlaku peperangan pun mereka akan stop, ceasefire, berhenti berperang sementara menghormati 4 bulan haram yang diharamkan daripada berlaku peperangan. Begitulah beberapa sebab-sebab yang telah disebutkan oleh alim-alim ulama kita kenapa dinamakan dia bulan haram. Jadi haram tu bukan maknanya semata-mata dilarang sebagaimana yang kita faham, tapi juga haram tu dengan maknanya kemuliaan, bulan yang dihormati. Sebab itulah kita katakan hormat, haramim, hormat. Hormat tu dari segi asal bahasa Arab iaitu haram. Jadi sebab itulah kalau kita kata Masjidil Haram, masjid yang dimuliakan. Sebab itulah kita mengatakan tanah haram, tanah yang dimuliakan, yang diagungkan. Di samping dia juga ada hukum iaitu haram dalam kota Mekah kita mengangkat barang-barang yang tercecir dan membunuh binatang-binatang buruan dan mencabut tanam-tanaman yang tak diperlukan. Itu pun menjadikan di antara sebab kenapa namanya tanah haram. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, bulan haram itu ataupun 12 bulan itu telah dikenali sebelum datangnya Islam. Tetapi tak ada kiraan kalender. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu an menjadi khalifah yang kedua, beliau telah memikirkan kita mesti mengadakan kiraan kalender Islam,
tahun bermula daripada tahun bila, dan 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau tidak, kita akan hilang sejarah kita. Maka dikumpulkan para sahabat-sahabat yang masih hidup bersamanya pada saat tersebut. Maka ditanyalah beberapa pendapat. Ada pendapat mengatakan kita mulakan kalender Islam tahun 1 dengan peristiwa kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pula pendapat yang mengatakan kita mulakan kiraan kalender Islam itu tahun 1-nya dengan di hari ataupun tahun yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu yang pertama. Dan ada pula pendapat yang mengatakan bahawa kita mulakan kalender kiraan Islam itu iaitu dengan tahunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah. Dan begitulah beberapa pendapat yang diluahkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Dan Sayyidina Umar radhiyallahu an pun beristikharah memohon petunjuk dari Allah, dan beliau pun membuka Al-Quran. Ini antara satu cara kita istikharah. Itu iaitu kita lepas solat istikharah, kita buka Al-Quran. Buka Al-Quran dan kita lihat ayat yang pertama di sebelah kanan, atas kanan. Ayat pertama, apakah ayat tu yang disebutnya? Jadi kalau sekiranya sebutnya baik, baiklah. Kalau disebutnya neraka ke azab ke, itu tak baiklah. Maka dengan itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pun membuka Al-Quran. Maka didapati ayat yang pertama sekali di atas sebelah kanan sekali ialah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Demi masjid yang dibina atas dasar takwa pada hari yang pertama, ahaqqu an taquma fi, yang lebih berhak kamu berdiri salat di dalamnya. Ayat ini sebenarnya merupakan ayat mengenai Masjid Quba. Begitulah Masjid Quba ini merupakan masjid yang pertama dibina dalam sejarah Islam. Dan kita semua mengetahui sejarah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila saat pertama Nabi tiba di kota Madinah, Nabi berhenti di Quba. Dan dengan berhenti selama 3 malam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendirikan Masjid Quba. Jadi Masjid Quba itu dipuji oleh Allah. La masjidun ussisa 'ala taqwa, demi masjid yang dibina atas dasar takwa, ahaqqu an taquma fi, lebih berhaklah, lebih patutlah engkau berdiri salat di dalamnya. Jadi peristiwa pembangunan Masjid Quba itu berlaku ialah setelah peristiwa Nabi berhijrah daripada kota Mekah Al-Mukarramah ke kota Madinah Munawwarah. Maka dengan itu Sayyidina Umar mengatakan dalam ayat ini, iaitu la masjidun ussisa 'ala taqwa ahaqqu an taquma fi, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin, iaitu demi masjid yang dibina atas dasar takwa min awwali yaumin. Di situ ada tambah min awwali yaumin. Dalam ayat itu Allah firmankan min awwali yaumin, min awal, daripada hari pertama. Sayyidina Umar terus termasuk dalam hatinya, inilah hari pertama kalender Islam kita, iaitu hari pembangunan Masjid Quba. Dan peristiwa berlakunya pembangunan itu ialah dengan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dimulakan kiraan tahun 1 ialah tahun yang pertama Nabi hijrah ke kota Madinah Munawwarah. Maka dengan itulah dikenali kalender Islam kita, kalender hijrah. Jadi kalau sekiranya kita sekarang ini tahun 1441 Hijrah, dan nanti hari Khamis ni besok malam akan masuk malam 1442 Hijrah, artinya sudah berlalu hijrah Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke kota Madinah 1442 tahun yang lalu. Oh, Masya Allah. Itulah sebabnya namanya kalender hijrah. Dan kita pun bila sebut 1442 Hijrah. Jadi kerana memang dia tu berdasarkan pada kiraan daripada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah daripada Mekah ke kota Madinah Munawwarah. Ya, begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah, dia berlaku pada bulan Rabiul Awal. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam hari pertama Nabi tiba di kota Madinah Munawwarah ialah pada bulan 12 hari bulan Rabiul Awal. Masya Allah.
12 Rabiul Awal ini hari lahir Nabi SAW. 12 Rabiul Awal hari yang pertama Nabi tiba kota Madinah dalam hijrahnya dari Mekah ke Madinah. Dan 12 Rabiul Awal juga merupakan hari kewafatan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Memang hebatlah 12 Rabiul Awal itu. Jadi mengenai itu tuan-tuan dan puan-puan, jadi ustaz dikiranya daripada bulan Rabiul Awal. Jadi bukan kira pada bulan Muharram. Jawapannya tidak. Muharram itu memang tahun bulan yang pertama. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Tapi peristiwa hijrah itu berlaku pada bulan Rabiul Awal. Tapi dia lah dikira sebagai tahun yang pertama. Jadi tahun pertama tu mulanya daripada Muharram, Safar, Rabiul Awal dan seterusnya. Jadi itulah tahun yang pertama, iaitu tahun kalender Islam. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Setelah kita mengenali sejarah kalender Islam dan juga 4 bulan yang dinamakan bulan haram, yang dinamakan bulan haram kerana sesuatu sebab yang telah kita sebutkan tadi, maka di sini kerana dia itu merupakan bulan haram yang dinamakan di kemuliaan, keagungan, penghormatan, maka Allah SWT telah melebihkan dia daripada bulan yang lain. Selain daripada diharamkan berlaku peperangan, maka Allah Ta'ala telah muliakan dia dengan ibadat-ibadat yang istimewa, iaitu pahala-pahala yang istimewa. Jadi kalaulah sekiranya kita dalam bulan Muharram, kita merupakan tak bulan pertama. Jadi kalau 1 Muharram ialah hari pertama dalam kalender Islam, maka kebiasaanlah kita bila menyambut sesuatu hari yang pertama atau sesuatu perulangan yang pertama, kita akan membuatkan penyambutannya. Seperti mana manusia dia menyambut 1 Januari tahun yang pertama, seperti juga kalender Cina yang menyambut tahun baru Cina, begitulah juga agama dan juga pegangan adat-adat yang lain. Maka begitulah kita umat Islam, pada bila masa yang sampai pada 1 Muharram, kita pun mengadakan sambutannya. Kerana apa? Pertama sekali kerana kita bersyukur pada Allah. Bersyukur Allah Ta'ala panjangkan umur kita dan sekarang sudah masuk pada tahun yang berikutnya. Bersyukur kerana Allah masih berikan kita iman dan Islam yang masih lagi kita menikmatinya. Bersyukur kerana Allah masih beri kita nikmat, sihat dan kekuatan untuk amal ibadat. Bersyukur kerana Allah Ta'ala beri kita nikmat yang banyak yang tak terhitung. Memang tak terhitunglah satu-satu persatu. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Andai kata kamu nak menghitung nikmat Allah, pasti kamu takkan dapat menghitunginya. Jadi kita menyambutlah pada tahun baru kita itu. Dan Islam mengira dari tahun baru itu ataupun permulaan hari tersebut ialah dengan masuknya malam. Jadi malam dulu baru hari. Jadi kalau dengan masuknya maghrib pada besok malam merupakan masuknya 1 Muharram pada esok malam. Masuknya tahun baru 1442 Hijrah pada esok malam, iaitu dengan masuk maghrib. Kalau kiraan kalender Masihi, mereka mengira dengan jam 12 malam, midnight. Jadi apabila midnight 12 malam, masuk saja 12 malam, dah dikiralah tahun yang baru, hari yang baru. Tetapi kita Islam tidak, kita mula dengan maghrib. Jadi maghrib itu merupakan perpisahan antara tahun yang lama dengan tahun yang baru, antara hari yang sebelum dengan hari yang akan datang. Sebab tu kita katakan pada malam Jumaat, sebab sudah masuk malam Jumaat tu dengan masuk maghrib hari Khamis malam Jumaat. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, jadi apakah yang kita nak sambut dengan 1 Muharram, dengan kalender Islam tahun baru 1442? Pertama sekali kita melahirkan rasa kesyukuran pada Allah. Macam mana kita nak melahirkan rasa kesyukuran pada Allah Ta'ala? Ialah dengan kita berpuasa, dengan melakukan ibadat. Jadi Rasulullah SAW selalu berpuasa pada hari Isnin. Nabi SAW ditanya oleh sahabat, kenapa kami lihat engkau ya Rasulullah selalu berpuasa pada hari Isnin? Nabi SAW menjawab, kerana dialah hari aku dilahirkan dan dialah hari aku diwahyukan. Jadi Nabi SAW menyambut hari lahirnya bukan setahun sekali, bahkan tiap-tiap minggu, iaitu pada hari Senin, syukur pada Allah yang telah melahirkan aku ke dunia ini, iaitu dengan berpuasa. Jadi dengan berpuasa atau dengan apa cara menunjukkan rasa gembira kita. Kita menunjukkan rasa gembira kita dengan kita berpuasa, dengan kita banyak ibadat.
dengan kita banyak berdoa, dengan kita memberi makan orang fakir miskin, atau menjemput tetamu-tetamu, merayakan suatu perayaan macam kita balik pada haji, kita syukur pada Allah. Kita adakan majlis doa selamat, syukur pada Allah. Majlis kesyukuran, syukur pada Allah yang telah selamatkan aku. Anak kita lulus periksa, kita pun mengadakan majlis kesyukuran dengan kita pun berikan jamuan orang makan. Kerana memberi jamuan orang makan ini merupakan satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang pertama sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan sewaktu tiba Nabi ke kota Madinah, ya ayuhan nas at'imut ta'am, wahai manusia berilah makan pada orang, dan afsyus salam, dan berilah salam pada orang-orang, wasallu wan nasun niyam, dan sembahyanglah waktu orang sedang tidur, tadkhulul jannata darussalam, maka kamu akan masuk syurga Darussalam. 3 perkara yang Nabi perintahkan pada hari pertama Nabi sampai kota Madinah. Beri makan, dan kemudian beri salam, dan solatlah tengah malam, solat tahajud. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Memberi makannya merupakan satu sifat akhlak yang baik, kerana kita menggembirakan saudara kita, dan kita nak lahirkan rasa gembira kita kepada Allah dengan kita beri makan kepada hamba-hamba Allah. Dan begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi umat Islam yang beriman, mereka tidak menyambut tahun baru itu dengan berjoget, bernyanyi atau berpesta, yang di mana perkara itu kebanyakannya bercampur aduk dengan yang haram, yang tak sesuai dengan acara Islam. Jadi kita menyambutnya dengan kita membuat ibadat. Apakah ibadat yang paling mulia sekali? Ibadat paling mulia antaranya ialah berdoa. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ad-du'a mukhul ibadah. Berdoa itu ialah otak ibadat. Otak ibadat tu maksudnya sini, bila kita beramal beribadat, kalau tanpa dengan bantuan Allah Ta'ala, pasti kita tak akan dapat mampu melakukan ibadat tersebut. Jadi untuk mencapai akan dapat ibadat itu, kita berdoa pada Allah. Begitulah doa kita dalam semua perkara, dalam hidupan dunia kita, hidupan akhirat kita, dalam urusan-urusan kita. Kita perlu berdoa memohon bantuan daripada Allah Ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Mohonlah padaku, akan ku perkenankan. Jadi dengan itu alim-alim ulama kita telah mendatangkan doa-doa yang dibacakan sebelum akhir tahun, sebelum kita menutup tirai akhir tahun. Jadi kalau besok petang, besok tanggal 29 Zulhijjah, jadi pada akhir hari 29 Zulhijjah, sebelum melangkahnya masuk Maghrib 1 Muharram, maka disunatkan, dianjurkan supaya kita berdoa. Dan doa apa Ustaz kita nak baca? Doa minta Allah Ta'ala ampunkan semua dosa-dosa kita yang telah lalu, daripada sekalian apa yang kita lakukan sepanjang tahun ini, yang kita sengaja atau tak sengaja, yang kita lakukan kerana terpengaruh dengan nafsu kita, dengan syaitan, dan terpengaruh kita dengan dunia, yang kita tak mampu melawannya, kita minta ampun kepada Allah Ta'ala. Itulah dinamakan doa akhir tahun. Memang ada manusia yang mempertikaikan, apa ni doa akhir tahun, mana ada hadis, mana ada sunnah Nabi, ini semua bid'ah. Jawapan kita, berdoa tidak ada salahnya. Bahkan Allah perintahkan kita berdoa. Dan Allah Ta'ala tidak mengatakan tak boleh doa pada akhir tahun. Dan Allah Ta'ala tak katakan tak boleh doa untuk awal tahun. Allah Ta'ala kata, Allah kata, ud'uni, minta padaku, astajib lakum, aku perkenankan. Nak minta bila? Awal tahun, tengah tahun, akhir tahun, di waktu malam, waktu pagi, waktu petang, bila-bila masa nak doa-doa. Tetapi kita bila nak berdoa, kita selalu pilih waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu yang baik. Antara waktu-waktu yang mustajab yang baik ialah setelah kita beribadah. Seperti kita selepas baca Quran, kita berdoa. Seperti setelah kita melakukan solat, kita solat fardu atau solat sunat, kita berdoa. Jadi kita berdoalah setelah kita sepanjang setahun kita beribadat, maupun mau kita buat ibadat ataupun kita tersilap. Kita kalau sudah buat salah, kita pun berdoa juga. Kenapa? Berdoa minta ampun daripada Allah. Jadi dengan itulah doa akhir tahun. Doa minta ampun daripada Allah, kesilapan kita, kesalahan kita, dan dosa-dosa kita yang sengaja tak sengaja. Itulah dinamanya doa. Iaitu kebetulan memang itu akhir tahun. Jadi sebagai penutup tirai akhir tahun kita berdoa. Jadi dengan itulah tuan-tuan, doa akhir tahun yang telah disusunkan oleh alim-alim ulama.
Dan bahkan para alim-alim ulama yang dikurniakan Allah Ta'ala kelebihan, dilihatkan kepada syaitan, di mana alim ulama yang telah pun Allah Ta'ala kurniakan kelebihan, dilihatkannya syaitan meraung apabila seorang hamba Allah membaca doa akhir tahun itu dengan mengatakan, penat lelahnya aku sepanjang tahun semuanya menjadi sia-sia, dengan hanya sekelip mata sahaja hamba Allah ini telah diampunkan. Kesian tuan-tuan, ya, syaitan ni kerjanya tak ada public holiday, tak ada Christmas, tak ada Deepavali. Dan kerjanya tu tak ada waktu. Dia kerja siang malam 24 jam. 24 jam sepanjang seminggu. Masya Allah, kita pun tak mampu buat. Tapi kerja syaitan tu apa? Untuk menyesatkan anak Adam, untuk menjatuhkan dia dalam maksiat, untuk buat perkara-perkara mungkar. Dah dia penat lelah dan telah berjaya dia menjatuhkan anak Adam dengan dosa, dengan mungkar, dengan maksiat. Tiba-tiba sampai di akhir tahun tanggal 29 Zulhijjah atau 30 Zulhijjah, saat sebelum masuknya maghrib, maka hamba Allah ni pun menangis, berdoa, minta ampun kepada Allah. Tiba-tiba Allah ampunkan. Macam mana Ustaz kita tahu Allah ampunkan? Memang kita yakin. Sebab Allah dah janji, ud'uni astajib lakum, mohon padaku akan aku kabulkan. Maka Allah Ta'ala telah janji. Maka kita minta ampun kepada Allah. Cuma pengampunan tu dosa-dosa kita dengan Allah. Kalau dosa kita dengan manusia, itu terpaksalah kita minta maaf dengan manusia tersebut. Kalau kita hutang dengan manusia, itu memang wajib kita bayar. Tak terhapus dengan semata-mata doa sahaja. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, ya. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di akhir tahun. Diulangkan 3 kali. Kenapa Ustaz nak ulang 3 kali? Kerana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila sesuatu perkara Nabi doa yang baik dan yang penting, Nabi ulangkan 3 kali. Seperti kita ambil wuduk, bila kita cuci muka, cuci tangan, cuci kaki, semua kita ulang 3 kali, 3 kali. Kenapa? Sunnah. Itu sunnah. Kalau nak buat sekali pun cukuplah. Tapi nak buat ulang 3 kali itu lebih baik. Sebab itulah sunnah. Dan kita baca doa akhir tahun ni bukan tiap-tiap hari, bukan tiap-tiap minggu, bukan tiap-tiap bulan. Setahun hanya sekali saja. Dan kemudian setelah kita bacalah 3 kali ulangan doa akhir tahun itu sebelum daripada masuk maghrib. Jadi umpamanya maghrib jam 7.10 malam. Mungkin kita melakukan doa jam 6.45 petang, ya. Atau 6.30 kira-kira. Lepas baca doa tu ada lagi 10-15 minit nak masuk maghrib. Mungkin ada orang bersiap-siap nak berbuka puasa. Tak apalah. Dan lepas daripada sembahyang fardu maghrib, lepas main sunat maghrib, kita pun berdoa lagi. Berdoa awal tahun. Kerana sudah kita masuk tahun yang baru. Dengan masuk maghrib, masuk kita tahun yang baru 1442 Hijrah. Jadi besok malam, hari Rabu, lepas maghrib, kita baca doa awal tahun. Jadi kita baca doa awal tahun ni kenapa? Kerana kita menyambut tahun yang baru. Kita ni apabila nak memasuki sesuatu perjalanan, kita nak belayar, kita pun bimbang apa yang akan berlaku di hadapan kita, kita baca doa. Sebelum keluar rumah, kita baca doa. Di waktu kita naik kenderaan, kita baca doa. Jadi kita kita senantiasa mengingati Allah Ta'ala. Ini sikapnya yang diajarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Setiap perbuatan ada doa. Kita nak pakai baju ada doa, nak makan ada doa, nak keluar rumah ada doa. Kita naik kenderaan ada doa, kita terjatuh ada doa, kita melihat langit kita doa. Masya Allah. Jadi sekarang kita masuk tahun baru, kita tak tahu apa yang akan berlaku lagi di masa hadapan ini. Dalam sepanjang setahun 12 bulan ini. Tahun yang baru ini kita ditimpa dengan COVID-19. Tahun yang akan datang ni tak tahu apa lagi penyakit ataupun na'udzubillah balak-balak yang akan datang. Jadi kita berdoa kepada Allah. Jadi kita mohon kebaikan, mohon keselamatan dan terpelihara daripada gangguan syaitan dan godaan-godaan syaitan dan nafsu yang jahat. Jadi itulah doa yang dia susunkan oleh alim-alim ulama. Jadi begitulah dia alim-alim ulama yang diberi petunjuk oleh Allah melihat syaitan apabila kita hamba Allah yang berdoa minta perlindungan daripada gangguan syaitan. Syaitan meraung mengatakan, bagaimana aku nak menggoda anak Adam yang sudah minta perlindungannya dengan Allah Ta'ala. Dia dah rasa macam hampa dah. Ustaz, habis kenapa jatuh juga pada dosa? Kalau dia jatuh pada dosa pun seorang hamba Allah ni yang sudah baca awal tahun, dia tidak akan terus menerus. Dia akan insaf, dia akan taubat, dia akan menangis dan minta ampun kepada Allah. Itulah hikmahnya. Kenapa? Kerana dia sudah masuk tahun itu dengan minta pertolongan Allah. Dan Allah Ta'ala tidak akan sia-siakan dia. Jadi itulah sebab kita baca doa awal tahun.
Jadi begitulah dia tuan-tuan. Baca doa akhir dan awal tahun sebenarnya bukan satu macam. Ada banyaklah yang disusun oleh alim-alim ulama'. Ada yang panjang, ada yang sederhana dan ada yang pendek, yang ringkas. Yang kita dapati dalam kitab-kitab Yasin, kitab Majmu' Syarif yang menyebutkan doa awal tahun, akhir tahun, itu yang ringkas, ya. Yang ringkas dan yang sesuai. Orang-orang awam kalau nak baca panjang-panjang lebar, mereka pun mengantuk dan penat dan letih dan mungkin mereka tak buat. Jadi diringkaskan. Tapi kalau mereka yang rajin, mereka nak baca doa awal tahun yang panjang kerana banyak permintaan yang baik-baik, silakan, itu lebih afdal lagi. Dan demikianlah juga pada awal tahun, apa yang kita nak lakukan akhir tahun, awal tahun selain pada berdoa, ialah kita muhasabah diri kita. Diri kita ni sepanjang setahun ni, apa yang telah kita lakukan. Kalau orang yang buat bisnes, perniagaan, dia akan menghitung apakah dia punya perniagaan rugi ataupun untung. Sebab dia nak close account dah. Jadi kalau kita punya, kita katakan, akaun kita yang kita tutup pada bulan Disember ataupun akhir tahun Disember, kita pun buat kiraan sepanjang tahun financial kita, akaun kita. Jadi kemudian kita tengok, rugilah aku, untunglah aku, untung sikit lah, alhamdulillah lah. Itulah ibaratnya. Jadi kita sepanjang setahun ni, apa yang telah kita buat, kita muhasabah. Kita tengok diri kita, alhamdulillah tahun ini aku dapat membuat ibadat tambahan, dapat aku baca Quran, dapat khatam 2 kali dalam bulan Ramadan. Tak pernah aku dapat khatam Quran dalam bulan Ramadan. Berkatnya COVID-19 ni dapat aku khatam. Tak pernah aku dapat sembahyang tarawih tiap-tiap malam 20 rakaat. Alhamdulillah, berkat COVID ni aku dapat sembahyang tarawih 20. Alhamdulillah. Jadi penyakit COVID ni di samping dia juga membawakan kepada kesan negatif seperti yang kita sedia maklum, tapi ada hikmahnya juga membawa kesan positif. Dalam bulan-bulan lain kita sibuk dengan kerja kita, tapi tahun ini kerana COVID, kita dapat ada kuliah online dengan para asatizah kita, mengikuti pengajian-pengajian agama, bacaan Quran dan sebagainya. Alhamdulillah. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi dengan itu kita muhasabah. Kita memperbaiki apa yang kekurangan dan kita letakkan azam. Kalau adalah perkara yang kita buat tu yang tak baik, yang berdosa atau melengahkan perintah Allah atau mengabaikan amalan-amalan sunnah, maka kita letak azam, ya Allah, tahun baru ini aku nak jadikan amalan-amalan yang aku tinggalkan tu, aku nak hidupkan dan istiqamahkan aku, ya Allah. Berikan aku kekuatan untuk aku teruskan taat padamu. Kalau dulu yang dalam bulan sepanjang tahun yang lepas kita sembahyang tahajud, ada tinggal, ada buat, ada tinggal, ada buat, kita minta pada Allah, ya Allah, tahun ini aku minta padamu, ya Allah, istiqamahkan aku dapat bangun solat tahajud, dapat solat sunat tasbih tiap-tiap malam, dapat baca Quran setiap hari. Ya Allah, berikanlah aku. Jadi letakkan azam, semangat, ubah hidup kita. Kita tidak mahu mengulangi apa yang sudah kita lakukan. Kita nak menambahkan lagi. Seperti mana kata pepatah, kalau sesiapa yang hari ini dia adalah sama seperti hari semalam, itu adalah orang yang rugi. Rugi, kenapa tak ada perubahan? Jadi kalau orang yang untung ialah siapa yang hari ini lebih baik pada hari semalam. Dan demikian juga kalau hari besoknya adalah sama seperti hari ini, itu adalah rugi. Kerana tak ada apa perubahan. Tapi hari esoknya kita nak jadikan lebih baik daripada hari ini. Dengan bagaimana? Dengan amal-amal taat, yang ada sedekah, yang ada baca Quran, yang ada buat khairat. Itulah sepatutnya. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, ya. Kita letakkan keazaman untuk tukarkan hidup kita. Tak mau lagi yang mana maksiat-maksiat kita, yang tengok apa-apa filem yang tak baik dengan kita berbual dengan bini orang atau anak dara orang semua. Kita tinggalkan. Kita tinggalkan yang mana Allah tak suka. Kita tahu ini benda haram, tapi kita buat kerana kita ikut nafsu. Kita tak mau jadi hamba nafsu, kita nak jadi hamba Allah. Kita tinggalkan semua perkara-perkara yang haram tu. Jadi kita yang mana isteri yang mana, maaf kata, yang selalu angkat suara dengan suaminya, yang selalu menjeling-jeling mata dengan suami dia, hempas-hempas pintu. Aku nak ubah, ya Allah, aku tak mau jadi isteri yang derhaka. Aku nak jadi isteri yang salehan. Aku nak jadi isteri yang menggembirakan suami aku. Begitulah juga seorang suami. Dia berazam untuk dia ubahkan diri dia. Dia tak mau lagi tengking-tengking dengan isteri dia. Tak mau jadi macam bos, tak mau jadi macam diktator. Aku nak jadi suami yang baik, suami yang kasih sayang. Aku nak jadi suami yang tanggungjawab. Kita ubahkan diri kita. Kita letak azam dan kita minta pada Allah Ta'ala. Begitu juga kalau kita seorang ayah, seorang ibu, kita nak jadi seorang ayah ibu yang misali untuk anak-anak kita. Kita nak didik anak kita dengan Islam, didik anak kita dengan agama.
Tak mau biarkan mereka, tak mau kita sibuk dengan kerja saja, tapi kita terbiar mereka tak ada pegangan agama. Kita nak pastikan anak kita tu diajarkan Quran, anak kita tu tahu hukum agama, diajarkan sembahyang. Jadi kita letakkan keazaman untuk kita ubahkan. Kita nak ubahkan hidup kita, family kita. Tak mau lagi dengan kelalaian, tak mau dengan muzik-muzik lagi, tak ada faedah. Kita nak jadikan rumah kita rumah yang syurga dalam dunia ni. Dengan amal ibadat, dengan zikrullah, dengan nasyid, dengan selawat. Jadi kalau kita nak mainkan CD pun, kita mainkan CD selawat, CD nasyid. Dan kita nak pastikan aku menghadiri majlis-majlis ilmu. Kalau dulu aku selalu ponting-ponting kerana aku kerja sibuk, sekarang aku nak pastikan jadual kerja aku mesti tutup kalau sekiranya aku nak pergi belajar. Kita letakkan, buatkan jadual. Sekarang Alhamdulillah makin senang lagi kerana kita ada pengajian dalam online. Ustaz mengajar pada 5 suku petang tapi tak sempat kita tengok recording dia pula pada waktu malam. Tak ada excuse lagi untuk kita. Jadi kita mesti ada kesungguhan. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila kau sudah berazam, bersungguh-sungguh, serah kepada Allah. Kita minta bantuan pada Allah. Itulah doa awal tahun. Minta Allah Ta'ala ubahkan kita. Ubahkan diri kita, isteri kita, suami kita, anak-anak kita, keluarga kita, family kita, masyarakat kita dan juga negara kita dan seluruh dunia. Semoga Allah kembalikan manusia-manusia ini kepada amalan agama Islam. Dan semoga yang mana yang sudah berpegang Islam tetapi mereka berfahaman dengan lain daripada Ahlus Sunnah, semoga Allah bagi mereka hidayat untuk mereka kembali kepada pegangan Ahlus Sunnah Jemaah. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Dan demikianlah juga pada hari yang terakhir pada bulan Zulhijjah ini, kita disuruh dan disunatkan untuk kita berpuasa. Berpuasa pada hari akhir dan awal Muharram. Jadi hari akhir tu ialah kita katakan pada tanggal 29 besok hari akhir Zulhijjah. Jadi kita puasa sunat dan kita niatkan aku puasa sunat esok hari sunat Zulhijjah. Sebab bulan Zulhijjah. Ya, bulan Zulhijjah. Dan kebetulan akhir tahun. Jadi kita puasa sunat. Jadi besok kita puasa sunat hari Rabu. Ya. Dan nanti hari Khamis 1 Muharram. Kita niat puasa sunat besok, aku puasa sunat Muharram. Sebab memang bulan Muharram tu bulan haram yang disunatkan kita berpuasa. Jadi dengan itu kita puasa pada hari Rabu dan hari Khamis. Dengan niat puasa Zulhijjah, dengan niat yang puasa bulan Muharram. Dalam riwayat sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam bin Hajar rahimahullah ta'ala, bahawa orang yang puasa di akhir Zulhijjah dan dengan di awal Muharram, didatangkan seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa pada hari terakhir dari bulan Zulhijjah dan hari pertama dari bulan Muharram, maka dia telah menutup amalan tahun yang telah lalu. Maknanya dia dah close account. Mana akaun dia tu tak payah lagi nak dibuka-buka, nak dipersoalkan lagi. Alhamdulillah, very good. Dia dah selamat. Dan memulai tahun yang akan datang dengan berpuasa, maka Allah akan menjadikannya sebagai penghapus dosa selama 50 tahun. Subhanallah. Jadi kita mula 1 Muharram tu dengan puasa, Allah jadikan dia sebagai penghapus dosa 50 tahun. Umur kita mungkin tak sampai 50, tapi sudah diampunkan dosa, Masya Allah. Wah, kalau itu Ustaz, kita boleh buat apa-apa kita suka? Tidak. Maknanya kalau dia buat dosa pun, dia akan cepat bertaubat dan mohon ampun daripada Allah seperti orang yang tidak berdosa. Itulah hadis yang diwakilkan oleh Imam Ibn Majah. Dan begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sunatlah kita berpuasa pada besok 29 hari bulan Zulhijjah, hari yang terakhir tahun 1441, dan pada hari Khamisnya ialah kita berpuasa sunat awal tahun, iaitulah 1442 Hijrah, iaitu 1 Muharram. Dan kalau siapa yang puasa dalam bulan haram ini, 1 hari dalam bulan haram dia puasa, dia akan diberikan pahala seperti dia puasa 30 hari. Itu kelebihan bulan haram. Bulan Rajab, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Dan kalau dalam bulan haram ni dia puasa hari Khamis, Jumaat, Sabtu, 3 hari berderet, maka dia diberikan pahala seperti setiap hari dia beribadat 900 tahun. Setiap hari seperti diibadat 900 tahun. Dia tapi kena puasa 3 hari berderet ni, Khamis, Jumaat, Sabtu. Jadi kalau 3 hari, jadi seperti dia ibadat 2700 tahun. Masya Allah. Ini semua kelebihan Allah Ta'ala berikan kepada umat Nabi Sayyidina Muhammad SAW kerana mulianya Nabi kita Rasulullah SAW. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kebetulan 1 Muharram ni jatuh hari Khamis.
Apa salah kita sambungkan Khamis, Jumaat, Sabtu. Jadi dapat pahalanya selain pada pahala awal tahun, dapat pula pahalanya 3 hari dalam bulan haram. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan, sedikit daripada tazkirah kita ini pada malam ini sebagai persediaan untuk kita menyambut 1 Muharram dan juga akhir tahun kita. Maka dengan itu mudah-mudahan dapat kita amalkan insya-Allah. Dan dengan itu saya mohon maaf banyak-banyak dalam penyampaian saya kalau ada salah silap. Sepanjang tahun ini kalau penyampaian kuliah saya ada yang tak kena dan tersinggung perasaan, saya mohon maaf. Dan dengan itu saya ucapkan semua supaya kita selamat menyambut tahun baru 1442 Hijrah, iaitu kita mengatakan kullu am wa antum bi khair, sepanjang tahun semoga anda sekalian dalam kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tuan-tuan dan puan-puan, kuliah pada malam ini disampaikan di Masjid Maidin, ya, masjid di Kembangan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan bermurah hatilah untuk kita bersedekah dan kita memasukkan dalam akaun yang ada tersebut di depan kita skrin ini. Mudah-mudahan menjadi satu amalan yang baik untuk kita menyambut awal tahun kita dan akhir tahun kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.